Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang menarik sebenarnya dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah UTC ataupun Pusat Perkhidmatan Bandar ataupun Pusat Transformasi Bandar, satu hentian pelbagai perkhidmatan. Jadi itulah topik yang kita pilih hari ini, dan tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya ialah yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah yang merupakan Ketua Setiausaha Perbendaraan. Jadi Tan Sri, apa khabar? Khabar baik. Lama kita tak bersama, Tan Sri. Ada. Dan kita juga akan membincangkan banyak perkara sebenarnya selain daripada UTC yang akan dilancarkan di Sarawak. Ini juga merupakan satu perkembangan yang cukup menarik sebenarnya, dan majlis pelancaran pada 26 hari bulan Februari nanti akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Baiklah, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini secara live dan eksklusif Ruang Bicara ini, inilah satu kesempatan yang baik untuk bertanya apa saja kepada Tan Sri yang menemani saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 03-2050-4421 dan juga 03-2050-4625. Itu dia, cukup jelas tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baiklah, sebelum kita bercakap ataupun semang-semang berkaitan dengan UTC ini, mungkin menarik sebenarnya Tan Sri, kalau kita sentuh dulu tentang senario ataupun situasi ekonomi negara sekarang ini, terutamanya kalau kita lihat ekonomi dunia sekarang ini begitu penuh dengan cabaran. Kejatuhan harga minyak mentah dunia misalnya menjadi satu cabaran yang cukup hebat dari segi pendapatan negara, dan kemudiannya harga komoditi barangan juga menjunam jatuh, dan ini melibatkan minyak sawit sebagai satu contoh, dan kejatuhan mata wang ringgit juga menjadi satu cabaran kepada kita. Tetapi apakah kesemua ini telah pun berjaya dilihat secara serius oleh pihak kerajaan sendiri, dan apakah impak yang dirasai oleh ekonomi dunia itu tidaklah begitu teruk jika dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di negara kita dari aspek ekonomi? Tan Sri. Terima kasih. Terlebih dahulu terima kasihlah kerana jemput saya untuk bersama dalam Ruang Bicara. Dan memang betul keadaan ekonomi dunia sekarang agak tidak menentu. Contohnya negara Greek, setengah negara di Eropah, walaupun Germany ekonominya semakin bagus, dan US pun ekonominya pulih, tetapi secara rata-rata banyak ekonomi yang menunjukkan trend agak seumpamanya China dan sebagainya. Jadi harga minyak adalah salah satu faktor yang menyebabkan negara-negara pengeluar minyak ni menghadapi masalah. Dan kalau kita tengok di Malaysia sendiri, kita sedar tentang perkembangan ekonomi dunia dan impaknya ke atas ekonomi domestik. Sebab itulah kita bukan dalam keadaan denial, kita accept ataupun fully aware situasi ekonomi. Sebab itulah sebelum ekonomi kita semakin teruk di kesannya, kita telah intervene lebih awal pada 20 Januari apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan adjustment tertentu kepada bajet 2015. Dalam bajet asalnya tahun lepas, bila kita buat anggaran perbelanjaan untuk seluruh tahun ni, kita andaikan harga minyak $100 US, tetapi harga tu dalam bulan Disember dah jatuh kepada 50. Ada satu hari, dua hari tu even below $50 US. Dan sebab itulah kita andaikan bila buat adjustment kepada $55 US. Bila kita buat andaian tersebut, maka hasil kerajaan juga menurun sebanyak 13.8 bilion. Sebab itulah kita terpaksa buat adjustment dari segi mengurangkan belanja mengurus sebanyak 5.5 bilion, dan juga subsidi kita sediakan tahun ni sebanyak 12 bilion untuk minyak, tapi kerana minyak menurun, kita pun dah floatkan harga pump price. Jadi kita dapat menjimat
Di sana lebih kurang 5 bilion lagi, kerana daripada 12 bilion yang disediakan, kita juga ada perkara-perkara perbelanjaan yang lain, dan juga subsidi LPG masih kita teruskan. Yang LPG ni yang tong-tong 14 kilo tu yang untuk memasak tu, yang tu subsidise lagi, masih lagi subsidise, walaupun harga pasaran RM38 satu tong, kita jual RM26. Jadi perbezaan tu kerajaan tanggung masih lagi. Dan juga contohnya untuk nelayan dan sebagainya, masih lagi kita subsidise harga diesel dan sebagainya. Dan untuk fleet yang bas macam tu, kita masih lagi subsidi. Jadi subsidi kita ada jugalah untuk golongan tertentu, walaupun kita float secara umumnya. Dari segi ekonomi sendiri, tahun lepas cukup bagus. Keseluruhan tahun lepas 6% pertumbuhan. Suku keempat, bila Bank Negara mengeluarkan figure-figurnya, data menunjukkan 5.8% pertumbuhan ekonomi. Jadi sebab itulah tahun ni, walaupun kita jangkakan keadaan agak orang kata agak susah, tetapi masih lagi kita boleh mencapai pertumbuhan 4.5 hingga 5.5%. Jadi ekonomi masih lagi kukuh. Kalau kita tengok pekerjaan dari segi pengangguran masih lagi rendah. Kita boleh katakan Malaysia ni full employment. Kadar pengangguran 3.2-3.5% sekarang. Dan juga inflasi pun rendah. Masih lagi rendah dan sebagainya. Jadi kita harapkan ekonomi akan terus berkembang kukuh, sekitar 5% bagi tahun ni. Okey. Kita akan sambung lagi, Tan Sri. Saya difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi kita ambil dulu panggilan yang pertama yang kita terima setakat ini, iaitu Tuan Haji Dahlan dari Kuala Lumpur. Sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuan-tuan ya. Ni saya ada dua soalan. Yang pertama, dari segi kita bincang lagi UTC tadi kan. Ya. Itu masyarakat kita dah makin sehari makin sophisticated. Ya. Jadi saya harap kalau dapat UTC, adakan currency market dalam UTC sendiri. Jadi currency market termasuk legal firm semua masuk dalam UTC tu, supaya dapat satu mega impact lah kepada masyarakat lah. Yang kedua, kalau dapatlah BNM dan negara Malaysia dapat beri kelonggaran, rakyat kita banyak ada duit di overseas ni, bilion USD, bagi kelonggaran semua dah masuk balik ke Malaysia ni. Ada yang 300 bilion, 400 bilion dapat masuk balik ke Malaysia, dapat kita makmurkan balik negara kita. Terima kasih. Baik, menarik juga dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, Tuan Haji Dahlan dari Kuala Lumpur. Jadi ialah kebetulan sekali itulah topik yang akan kita bincangkan, iaitu pusat transformasi bandar ataupun UTC. Jadi barangkali menarik juga kalau kita sentuh tentang perkara ini dan sekaligus menjawab persoalan yang bangkitkan oleh Tuan Haji Dahlan. Istimewa, kenapa pihak kementerian merasakan ataupun pihak kerajaan merasakan bahawa satu UTC perlu diwujudkan di Sarawak? UTC ni bila kita pertamanya kita perkenalkan di Melaka, lepas tu di Kuala Lumpur, di Pudu Raya sendiri kita jadikan UTC. Dan bila kita memperkenalkan dalam satu pusat ataupun satu hentian pelbagai perkhidmatan, agensi kerajaan seperti pejabat pendaftaran, pejabat imigresen, SPAD, tabung haji, KWSP dan sebagainya semua. Dan juga kerajaan negeri pun ada untuk membayar cukai tanah dan sebagainya. Dan swasta seperti bayar bil telekom, bil elektrik dan sebagainya. Jadi bila orang pergi ke sana, dia boleh buat banyak aktiviti. Untuk belia pun ada youth center, untuk kebajikan dan sebagainya. Dan ada klinik satu Malaysia bayar RM1 untuk perkhidmatan kesihatan, dan juga untuk gigi pun kita ada. Dan kita ada balai polis jaga keselamatan, dan kita ada juga bank-bank. Jadi ini menjadi tarikan. Dan kalau kita tengok setengah-setengah tempat, jumlah orang yang melawat makin meningkat. Dan waktu yang mereka suka ialah selepas waktu pejabat, kerana UTC uniknya di Semenanjung 8.30 sampai pukul 10. Tapi di Sabah Sarawak dia pukul 8 sampai 9. Jadi mereka boleh pergi selepas waktu pejabat. Jadi banyak perkhidmatan. Dan bila kita tengok banyak negara lain ingin
meniru UTC kita, dan bila pegawai-pegawai Bank Dunia melawat Malaysia pun mereka kagum kerana ini merupakan satu-satunya dalam dunia yang ada di bawah satu bumbung. Kalau pergi UK, US pun tidak ada perkhidmatan seumpama ini. Jadi ini merupakan kreativiti negara melalui orang panggil dasar lautan biru, Blue Ocean Strategy. Melaluinya kita selalu memikir cara luar kotak, membuat kelainan dan sebagainya. Dan UTC sendiri telah memenangi anugerah inovasi Perdana Menteri pada tahun lepas. Jadi merupakan satu produk yang begitu hangat diperkatakan. Dan di Sarawak ni uniknya tempatnya tempat letak kereta 3 tingkat, tapi 2 tingkat tu kita dah transform jadi UTC. Tingkat atas pula ada gerai-gerai makan. Kalau pergi ke Kuching, kalau dikatakan top shop ni memang famous lah, tempat makan orang, tempat hangout lah, kata malam-malam, gerai dan sebagainya. Jadi menambah dengan UTC, maka kawasan tu menjadi lebih hidup. Dan sejak dibuka September hingga sekarang, lebih daripada 260,000 orang dah melawat ke UTC. Jadi kepopularan UTC sungguh mengagumkan. Satu lagi, bila kita pilih UTC ni, kita pilih di heart ataupun di tengah-tengah pusat bandar, supaya orang ramai senang berkunjung. Transport bas ada, taksi ada dan sebagainya. Macam Puduraya di KL, di Kuching pun di pusat-pusat tengah-tengah bandar. Jadi orang tidak boleh komplain tidak ada, dan kapak pun kita akan sediakan dan sebagainya. Macam di Perak, kita buat di Super Kinta, bawah dia ada pasar basah. Jadi orang boleh pergi pasar, beli sayur, beli ikan dan sebagainya, buat urusan di pejabat dan terus pulang. Jadi setiap UTC ada keunikan dia. Jadi bila Tan Sri sentuh soal itu, mungkin menarik juga daripada apa yang dilontarkan tadi oleh pemanggil kita, Tuan Haji Dahlan, bahawa mungkin in terms of dari segi servis yang ditawarkan kepada orang ramai di UTC itu mungkin akan ditambah dari masa ke semasa mengikut kehendak semasa. Kita akan membuat pembaharuan dari masa ke semasa. Ada UTC yang ada kedai rakyat satu Malaysia, ada kedai kain. Mungkin kalau nak ada tempat ruang untuk pertukaran mata wang, boleh kita adakan di kita tengok kepada demand. Kita juga buat survey. Kalau ada permintaan untuk servis yang baru, maka kita ada ruang kosong, kita akan boleh memberi pertimbangan untuk mengadakan perkhidmatan penukaran currency. Satu lagi, pemanggil kata kalau rakyat Malaysia ingin membawa pulang, tiada halangan. Kalau dia ada perniagaan di luar negara, maka bawa masuk, tidak ada halangan untuk bawa masuk, tapi bawa masuk duit yang halal. Jangan bawa duit yang haram dan cuba untuk memutihkan duit tersebut. Kerana kita ada akta-akta tertentu. Kalau kita panggil amla, di mana wang haram ni kadang-kadang dadah ke ataupun perjudian dan sebagainya, kita tidak mahu wang yang kotor dibawa ke sini dan menjadikan untuk menghalalkan wang seperti itu. Jadi kita tidak mahu money laundering, kita kata. Jadi kalau perniagaan yang sah, nak bawa balik keuntungan yang dibuat di luar negara, tidak ada masalah. Okey, kita akan sambung lagi nanti Tan Sri, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti yang saya war-warkan tadi, kami menyediakan 2 talian kepada anda, 0320504421 dan juga 0320504625 untuk membolehkan anda memanggil kami di ruang bicara ini. Lontarkanlah apa saja persoalan yang mungkin ingin mendapat jawapan yang sejelas-jelasnya daripada tetamu saya yang berbahagia, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah, iaitu Ketua Setiausaha Perbandaraan. Kita berehat buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi, live dan eksklusif Ruang Bicara Bernama TV. Latest headlines, illuminating visuals, everything right and now on Bernama News.
Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Baiklah, kita kembali semula secara live dan eksklusif Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda oleh Bernama TV, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Syariga Abdullah. Kita bercakap banyak aspek sebenarnya berkaitan dengan situasi ataupun senario ekonomi semasa, dan saya percaya anda juga mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda ketengahkan. Apa saja persoalan, inilah detik dan ketika yang cukup baik sebenarnya, kerana saya percaya kita mempunyai tetamu yang cukup istimewa, tetamu yang cukup berpengetahuan untuk menjawab apa saja persoalan berkaitan dengan situasi ataupun senario ekonomi negara kita semasa. Baik, Tan Sri, kita kembali semula kepada UTC di Sarawak itu. Apakah ada keistimewaan tertentu yang telah pun diperkenalkan di UTC Sarawak itu? UTC Sarawak ni dia 132,000 kaki persegi, agak luas. Dan kita membelanjakan lebih kurang 48.5 juta ringgit untuk buat renovation work, untuk perubahan struktur dan sebagainya, mengadakan lift dan juga eskalator untuk memudahkan orang ramai. Dan juga kita menyediakan sebanyak 38 perkhidmatan. 38 di mana kerajaan pusat, agensi pusat sebanyak 10 agensi, dan agensi negeri sebanyak 13, dan juga kita ada NGO, badan-badan berkanun sebanyak 10, dan juga sektor swasta sebanyak 5. Jadi semuanya 38 agensi, dan ada lagi yang ingin membuka ruang, masih ada lagi ruang untuk membuka perniagaan mereka di UTC. Jadi kita galakkanlah mereka yang ingin membuka, yang memberi perkhidmatan. Dan UTC ini kita ada kata renovation dan grace period, guarantee dia selama 2 tahun. Kalau ada defect di mana dan sebagainya, kontraktor akan membuat pembaikan dan sebagainya. Dan kita juga UTC ni orang yang menyewa agensi kerajaan lah. Kalau swasta dia kena bayar sewa. Untuk agensi kerajaan dia tak bayar sewa untuk tempoh 3 tahun. Kita bagi special, jadi supaya duit yang kita kutip tu untuk maintenance. Dan satu perkara saya tengok UTC ni amat mengkagung, di antara UTC ni mereka saling berhubungan. Mereka terlampau rapat. Contohnya UTC Melaka dengan KL dengan Perak semua, dia ada macam persatuan. Tapi persatuan kiranya mereka ada futsal game, ada outing dan sebagainya. Baru-baru ni ada majlis makan malam UTC, pertandingan karaoke dan sebagainya. Jadi dia jadi satu esprit de corps yang tinggi. Jadi kita harap benda ni akan berterusan. Dan selain daripada UTC ni, kita juga di Kuala Lumpur umpamanya kita ada 2 mini UTC di kawasan-kawasan perumahan seperti di Sentul satu dan juga di Keramat. Dah ada mini UTC. Jadi perkhidmatannya mini UTC ni perkhidmatan dia lebih kecil lah, kalau 8 ke 10 macam tu perkhidmatan. Yang core macam
pejabat pendaftaran immigration akan ada lah. Jadi kita juga akan di Sarawak pun setelah ada UTC di main di Kuching, di tempat lain kita akan buka mini UTC untuk memudahkan orang ramai. Okey, bila kita sentuh juga sedikit tentang perasmian ataupun pelancaran secara resmi nanti yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 26 hari bulan nanti, apakah ada sesuatu yang istimewa yang barangkali akan dapat diperoleh oleh mereka yang menggunakan perkhidmatan di UTC Sarawak itu nanti, ataupun adakah acara-acara menarik yang disusun atur sempena dengan perasmian? Memang kita ada acara yang menarik telah pun diaturkan. Setengahnya tak payah saya sebutlah supaya nanti dah jadi basi. Biarlah orang Kuching sekitarnya datang sendiri, menunggu-nunggu, datang sendiri tengok apa yang diadakan. Yang pentingnya PM akan turun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Ketua Menteri memberi ucapan kepada rakyat, dan juga kita ada penyanyi terkenal Dayang Nur Faizah, orang Sarawak dan artis-artis yang lain dengan muzik dan sebagainya. Jadi ini merupakan tarikan, dan pejabat-pejabat ruang akan dibuka untuk mereka membuat urusan di kaunter-kaunter dan sebagainya. Jadi inilah sesuatu yang kita merancang, dan saya juga tidak lupa untuk golongan-golongan muda. Kita ada satu program kita panggil One Malaysia Entrepreneurs, ataupun untuk memajukan usahawan-usahawan muda ni. Program ni akan diadakan 26 hari bulan pagi hingga 27 hari bulan 2 hari. Kita bagi training khusus, kita bawa profesional untuk memberi latihan bootcamp kepada golongan belia terutamanya untuk mengetahui lebih lanjut lagi bidang keusahawanan. Okey, kita tinggalkan dulu UTC tu buat seketika ni Tan Sri. Sebelum datang ke program ni pun ramai rakan-rakan saya di luar sana yang menyuruh saya bertanya soalan ini, dan soalan ini memang merupakan satu soalan yang sering dibangkitkan dari masa ke semasa. Ini tentang BRIM. Mungkin yang sudah pun menerima BRIM barangkali dah habis pun membelanjakan wang mereka, masih ada yang mungkin menyimpannya dan sebagainya, tetapi masih ada lagi golongan yang dikatakan sehingga ke hari ini belum lagi mendapat apa-apa pun daripada BRIM ni. Kenapa dan bila agaknya mereka boleh mendapatkannya? BRIM ni kita akan bayar dalam 3 peringkat. Peringkat pertama, kedua dan ketiga. Jadi dalam peringkat pertama dia harusnya terima yang mana kerajaan telah pun mula membayar, dan sebanyak 4.3 juta telah pun menerima. Yang belum menerima lagi dalam 3 juta lagi, dia akan menerima mulai esok secara berperingkat. Jadi kita ada yang daftar lewat, ada yang daftar cepat. Jadi ada proses-proses di mana kita membuat pemeriksaan tentang gaji mereka, tentang keluarga mereka dan sebagainya. Data-data ini telah pun diperiksa secara terperinci oleh lembaga hasil dalam negeri, dan mereka akan memberi senarai ini kepada bank-bank, dan juga kita akan hantar surat kepada rumah-rumah yang mana ramai dah terima pun. Yang terima tu kita masuk direct ke dalam bank-bank masing-masing yang mana ada akaun. Yang tak ada akaun kita beri cash sebagai cash. Jadi janganlah pusing sangat. Masih lagi 3 juta yang belum menerima, yang akan menerima secara berperingkat mulai 25 hinggalah habis. Jadi saya pun banyak terima query-query dan sebagainya dalam internet dan sebagainya. Jadi itulah bersabar kerana kita buat proses tu secara berperingkat-peringkat, dan kita akan cuba habiskan menjelang awal bulan 3 ni, kita akan secara peringkat habiskan pembayaran. Okey, kalau mereka yang mungkin ditolak atas apa-apa sebab sekalipun, apakah mereka akan dimaklumkan melalui surat ataupun hanya akan mendiamkan diri begitu saja? Mereka juga akan dimaklumkan, dan mereka yang rasa mereka layak untuk menerima, mereka boleh buat rayuan, dan kita akan lihat balik rayuan mereka, adakah benar-benar mereka layak, sama ada pendapatan keluarga mereka kurang daripada 3,000 ataupun kumpulan yang satu lagi kurang daripada 4,000. Dia ada 2 peringkat. Jadi kalau mereka betul-betul layak dan kita dapati
mereka layak menerima, kita akan bayar. Okey. Satu lagi persoalan yang menarik juga yang saya nak berkongsi bersama dengan Tan Sri ialah pengenalan cukai baru GST yang akan dilaksanakan 1 April nanti, tak lama lagi tu. Jadi setakat ini apakah Tan Sri berpuas hati dengan sambutan daripada syarikat-syarikat yang telah pun mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan syarikat mereka untuk menerima sistem percukaian baru GST ini, ataupun ada lagi syarikat-syarikat yang masih lagi enggan untuk berbuat demikian? Pada umumnya kalau kita tengok bila buat pendaftaran ni setakat semalam lah, berita yang saya terima 318,000 telah pun mendaftar, 318,000 satu angka yang besar, dan masih lagi kita ada syarikat-syarikat yang belum mendaftar, dan kita serulah mereka cepat-cepat mendaftar supaya tidak ada tindakan diambil. Selalunya mereka menunggu hingga saat akhir. Dan bila kerajaan kenakan denda, dia salahkan kerajaan. Selalu kerajaan ni tak betul. Jadi inilah masalah. Kita dah bagi ample time, masa yang panjang, suruh daftar dan sebagainya, beri pendidikan dan sebagainya. Salah satu saya lihat bila pergi ke on the ground, jumpa orang ramai, jumpa persatuan pengguna dan sebagainya, persatuan accountant, persatuan percukaian, ramai dah faham tentang GST. Mereka tidak menyoalkan kenapa GST harus dilaksanakan, sebab 160 negara dah laksana. Negara yang lebih teruk daripada Malaysia dari segi pembangunan dah laksana GST. Jadi soal kenapa GST kurang suara, hanya segelintir tertentu lah. Tetapi yang lain, rata-rata rakyat, overall majority sokong. Dan kalau kita tengok rating agency, World Bank, semua menyokong Malaysia melaksanakan GST, sebab GST ini akan memberi hasil kerajaan yang lebih sustainable untuk jangka masa panjang. Kalau negara ingin kedudukan kewangan dia kukuh, ekonomi dia kukuh, maka hasil haruslah mampan untuk jangka masa panjang. Jadi GST ini adalah satu cara. Jadi kita tak perlu bergantung kepada hasil komoditi seperti minyak ke kelapa sawit dan sebagainya. Macam sekarang lah, harga minyak jatuh, kelapa sawit jatuh, kita menghadapi masalah. Tetapi dengan GST, dia walaupun harga is a consumption tax, kalau penggunaan makin banyak, rakyat mengguna makin banyak, dan hasilnya akan bertambah. Tetapi barangan tertentu, bukan barang macam nasi, beras ke apa, kita tak zero. Tapi barang mewah dan sebagainya, maka kita kenakan GST. Dan juga perkhidmatan tertentu, makan di restoran 5 star dan sebagainya, kenalah bayar GST dan sebagainya. Jadi hasil kerajaan akan tambah. Dan kita tengok selama ni syarikat 318,000 syarikat. Maka kalau kerajaan kenakan GST, hasilnya ada yang sebelum ni tidak membayar cukai. Jadi dengan cara pendaftaran dan sebagainya, even saya tak tahu income tax dia orang bayar tak. Bila dah daftar sekarang, kita boleh trace dia orang sama ada cukai pendapatan dia bayar tak. Jadi hasil kerajaan akan bertambah. Jadi dia meliputi coverage dan sebagainya. Jadi banyak yang disoal sekarang ialah pelaksanaan GST. Jadi itulah kita setiap 2 minggu di Kementerian Kewangan mengadakan mesyuarat dengan persatuan-persatuan NGO, dengan custom, dengan semua agensi yang terlibat, KPD, NKK, untuk pantau harga supaya harga ni tidak naik. Selalu orang kata bila minyak naik, harga barang naik. Bila minyak turun, harga barang tak turun. Masih lagi kekal tinggi. Inilah. Jadi kita kena buat banyak pemantauan dan juga mengambil tindakan ke atas orang-orang yang mengambil kesempatan. Jadi inilah, bila pelaksanaan GST, perkara-perkara ini akan timbul. Jadi laporlah kepada pihak berkuasa supaya tindakan tegas boleh diambil ke atas golongan-golongan yang mengambil kesempatan. Baik, kita akan sambung lagi nanti Tan Sri. Kita akan berehat sekali lagi, dan anda jangan ke mana-mana kerana kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara Bernama TV. Rehat dulu.
girang gemilang atau penuh kecundang. Paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini. Sukan @Bernama TV. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara di Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang topik UTC, satu hintian pelbagai perkhidmatan. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah, iaitu Ketua Setiausaha Perbendaraan. Dan kita masih lagi mengekalkan dua talian yang kami sebutkan di awal-awal tadi, iaitu 0320504421 dan juga 0320504625. Jadi panggil-panggil kami dan tanyalah apa saja berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi kepada yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah. Baik, satu lagi persoalan sebelum kita pergi tentang UTC ini adalah tentang bantuan banjir. Ini juga menjadi satu persoalan yang menarik sebenarnya, terutamanya kepada mangsa-mangsa di negeri-negeri yang terlibat teruk, iaitu di Kelantan, Pahang dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahawa mungkin bantuan yang disalurkan itu agak lambat dan sebagainya, terutamanya mereka yang memerlukan rumah, Tan Sri. Barangkali tindakan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu mereka, mangsa-mangsa ini. Pada mulanya agak perlahan kerana mendaftar nama dan sebagainya supaya kita dapat mengenal pasti mangsa-mangsa banjir dan sebagainya, dan kerajaan bertindak pantas dengan menyediakan peruntukan melalui ICU, melalui MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan bantuan-bantuan ini telah pun disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir, contohnya RM500 dan sebagainya. Dan untuk membina rumah dan sebagainya, kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menubuhkan satu unit khas pasca banjir yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sekarang dengan segeranya. Jadi unit ni telah pun turun ke Padang bersama-sama JKR dan juga ICU dan sebagainya untuk mengenal pasti dan juga desain rumah yang harus dibina. Macam contohnya kawasan yang mudah dinaiki air, maka kita akan adakan tiang-tiang yang tinggi, ada 2 tingkat. Bila berlaku banjir, mereka boleh duduk di tingkat atas. Inilah antara perkara yang sedang dilaksana. Ada pun rumah-rumah setengah ni sudah pun diberi kepada mereka mangsa banjir untuk diduduki. Tetapi ada yang memiliki tanah, kerajaan akan memberi bantuan untuk membina rumah-rumah, dan juga mereka yang tidak ada tanah, maka kita akan cari kawasan perumahan yang boleh diberi kepada mereka. Jadi perkara ni sedang giat dijalankan. Jadi saya syorkan mereka yang rasa diri mereka adalah mangsa banjir yang betul-betul memerlukan bantuan, bolehlah hubungi ICU di negeri masing-masing. Kita ada pejabat pembangunan ICU yang akan membantu mereka. Sebagai contohnya, kita juga sedang pergi ke kawasan-kawasan yang dilanda banjir teruk melalui menyediakan perkhidmatan apa yang dikenali sebagai mobile CTC, ataupun dalam bahasa Malaysia ialah bas-bas yang bergerak dan memberi perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan perkhidmatan. Sebagai contohnya, kita akan pergi ke Gomusan pada hari inilah 24 hari bulan dan juga 25 esok di Gomusa, di mana 10 biji bas dan juga kita sediakan bank seperti SME Bank, Tekun, AIM,
kerana ada yang meminjam duit tetapi oleh kerana banjir dan sebagainya kita boleh strukturkan balik pinjaman mereka, pembayaran balik. Ada yang memerlukan bantuan segera pinjaman baru, mereka boleh pergi ke kaunter tekun atau AIM untuk membuat pinjaman. Dan mereka yang hilang kad pengenalan, mereka juga boleh pergi ke kaunter pejabat pendaftaran untuk membuat IC baru dan sebagainya. Jadi kita ada PT-PTN, kita ada klinik bergerak dan sebagainya. Jadi 24-25 di Gomusang, 26-27 di Manik Urai, dan 28 dan 1 Mac kita ada di Kuala Kerai. Saya sendiri akan turun ke Kuala Kerai 28 hari bulan untuk bertemu penduduk Kuala Kerai, dan 2 dan 3 kita akan ada di Tanah Merah, dan juga negeri-negeri lain kita akan ikuti dan kita akan buat pengumuman dari masa ke semasa, sama ada nak pergi Temeloh di Pahang yang juga dilanda banjir, dan juga di kawasan Perak ada kawasan tertentu yang kita akan pergi membuat perkhidmatan ke rumah mereka sendiri, ke kawasan mereka. Tak perlulah pergi ke UTC ke dan sebagainya. Inilah satu pembaharuan sekarang kerajaan. We bring service to them, to their door. Kita membawa perkhidmatan kepada pintu rumah mereka. Bila Tan Sri sebut persoalan itu satu aspek yang cukup menarik, Tan Sri. Kalau kita melihat perkembangan terkini, tak silap saya semalam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berbincang tentang pembangunan di Kelantan dan sebagainya. Dan daripada penglihatan Tan Sri sendiri, saya tahu Tan Sri juga orang Kelantan dan sebagainya. Apakah Tan Sri melihat ada masa dia bincang saya ada. Itulah Tan Sri sendiri melihat peristiwa banjir yang berlaku itu dan sebagainya. Apakah Tan Sri melihat yang lebih penting wujud semacam satu kerjasama yang cukup ikhlas, satu kerjasama yang cukup erat di antara Kerajaan Negeri Kelantan dengan Kerajaan Persekutuan sebenarnya selepas berlaku banjir ini? Sebelum pun ada kerjasama, tetapi oleh kerana banjir begitu teruk, masa banjir saya sendiri pergi ke kawasan tertentu bersama Perdana Menteri dan juga dengan Menteri Tokpa dan sebagainya, melihat keadaan begitu menyayatkan. Ada yang kawasan-kawasan saya lihat masa saya muda lagi, 30 tahun dahulu. Masih muda lagi sekarang tadi. 30 tahun dulu masa saya sekolah masa saya universiti, saya balik kampung dan sebagainya, keadaannya tak berubah. Kemiskinan di setengah-setengah tempat yang masih wujud. Jadi inilah pembaharuan harus dibuat. Jadi perbincangan sedang dijalan macam mana kita nak ubah, contohnya membina jalan raya baru, bekalan air, bekalan elektrik dan sebagainya, supaya memudahkan orang kampung untuk maju ke hadapan dari segi pendidikan, dari segi perniagaan dan sebagainya. Jadi kawasan-kawasan pendalaman harus kita membuat pembangunan secara teratur. Satu lagi saya tengok di kawasan Tanah Merah, Ulu saya pergi, sekolah yang pendalaman. Jadi banjir meningkat lebih daripada 20 kaki hingga 30 kaki ada yang tempatnya. Dan sekolahnya, bumbungnya dah tenggelam dan sebagainya. Jadi salah satu sebab ialah pemotongan hutan secara berleluasa tanpa ada perancangan. No proper management hutan-hutan simpanan dan sebagainya. Jadi inilah, kalau kelulusan diberi untuk pembangunan, harus pembangunan ini mengambil kira alam sekitar dan juga preservation. Kalau kita tebang, kita tanam balik dan sebagainya, inilah perkara-perkara yang harus kita lihat supaya tidak menjejaskan kehidupan rakyat dan juga keadaan ekonomi rakyat. Jadi pada masa akan datang, keeratan di antara kerajaan Kelantan dan juga kerajaan pusat akan lebih terjalin. Contohnya kita juga akan membina UTC di Kelantan. Kita sedang tengok tempat yang sesuai untuk dijadikan UTC supaya rakyat Kelantan juga akan dapat menikmati perkhidmatan satu hentian pelbagai perkhidmatan dan sebagainya, dan juga jalan raya dan juga pembaharuan-pembaharuan yang lain akan dibawa. Jadi
saya haraplah, saya doalah kerjasama ni akan berterusan ya. dan keikhlasan akan terjalinlah di antara kedua-dua belah pihak. Okey, satu lagi perkara yang menarik juga, barangkali kita boleh kongsi bersama Tan Sri, melihat kepada apa yang berlaku. Musibah banjir adalah sesuatu yang tidak kita jangkakan, tetapi ia yang telah pun berlaku, dan kerajaan persekutuan sendiri atas semangat untuk membela ataupun memberi perhatian kepada rakyat, terpaksa membelanjakan jumlah yang cukup besar sebenarnya. Jadi pada anggaran yang mungkin Tan Sri boleh sebut, berapa sebenarnya anggaran yang diperlukan dan berapa lama masa yang diperlukan untuk memulihkan semula kehidupan kepada keadaan sebelum berlakunya banjir itu agaknya? Sekarang pun kita dah lebih daripada 2 bilion kita dah sediakan rata-rata untuk pelbagai. Kalau kita tengok dari segi peruntukan yang telah diumumkan dan juga yang telah dibelanjakan. Tetapi masih lagi kita anggarkan, ada jambatan yang dihanyut, ada jalan kereta api yang musnah dan sebagainya. Maka peruntukan ini akan bertambah. Mungkin dalam sekitar 4 hingga 5 bilion ringgit. Ini anggaran. Jadi kita pun dalam rancangan Malaysia ke-11 yang akan diumumkan pada bulan 5 ni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mungkin dalam tu pun akan ada peruntukan-peruntukan untuk pemulihan, perumahan dan sebagainya, dan juga aktiviti ekonomi untuk memulihkan keadaan rakyat, keusahawanan, perniagaan dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang harus diberi pertimbangan yang serius untuk memulihkan keadaan banjir. Dan satu lagi, kita harus membuat dengan pantas, sebab kita tidak ada masa yang lama. Bulan 12 tahun ni pun akan timbul. Mungkin ada banjir, tapi kita doalah banjir ni tidak sebesar yang ni, tapi akan berlaku musim tengkujuh, musim hujan dan sebagainya. Jadi kita harus pantas sediakan segala persiapan supaya kita tidak orang kata caught by surprise, dengan terkejut macam yang lepas lah. Banjir, air naik dengan begitu cepat, orang pun tak boleh buat persediaan, tidak ada koordinasi. Jadi banyak perkara yang lebih menjadi masalah daripada senang. Jadi harap kali ini kita lebih bersedia, koordinasi yang rapi dan juga persiapan awal dibuat. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir sebenarnya, dan kembali nanti. Kita tak banyak lagi masa yang tinggal, Tan Sri, tapi ada lagi persoalan menarik. Kita mungkin akan sentuh semula tentang UTC itu, dan ada lagi perkara-perkara yang mungkin boleh kita sembang-sembang bersama dengan berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Seriga Abdullah yang menemani saya secara live dan eksklusif di studio Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda oleh Penama TV. Kita lihat sekali lagi. Salam dari Jakarta, sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Bisa. Tok, GST ni apa cerita, Tok? Panas sekarang ni. Apa pula panasnya? Cuma kita saja yang tak perasan, tak jelas. GST adalah cukai barangan dan perkhidmatan. Penambahbaikan kepada sistem cukai yang sedia ada. Maknanya GST ni akan menggantikan SST, cukai jualan dan perkhidmatan. Betul. Satu cukai untuk semua. Kalau SST dulu cukainya 16%, GST cuma 6%. Bukankah ini untuk kebaikan pembangunan negara? Baik apa je, Tok, harga barang semua naik ni? Anggaran kenaikan harga barang cuma 10%. 40% harga barangan akan turun. Selebihnya kekal seperti mana sedia ada.
Tidakkah ini akan memberi pulangan balik kepada pengguna? Maknanya, cukai pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan, semuanya akan dikecualikan. Lebih menarik lagi, tarif elektrik. 200 unit penggunaan pertama adalah percuma. Jadi maksud sebenarnya hampir kebanyakan harga barangan turun. Ya, selaras dengan dasar pembangunan negara. Kalau yang turun lebih banyak pada yang naik, bagi manfaat pada semua orang, saya setuju sangat tu. Baiklah, kita hampir-hampir berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tetapi satu lagi aspek yang juga menarik dan ingin saya kongsi bersama Tan Sri ialah pelancaran apa yang dipanggil sebagai program One MET ataupun One Malaysia Entrepreneur yang akan dilakukan sempena dengan pelancaran UTC di Sarawak ini. Dan sesuatu yang menarik kalau kita lihat Tan Sri, One MET diperkenalkan pada bulan Jun 2013 dan perasmiannya dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 11 hari bulan Oktober 2013. Jadi mungkin hampir setahun sudah masa yang berlalu itu. Jadi bagaimana Tan Sri melihat apakah One MET itu mencapai matlamat yang ingin dicapai dan kejayaan yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan penonton-penonton kita, Tan Sri? Kita melancarkan pada Oktober. Masa tu John Kerry datang ke Malaysia di KLCC sekali dengan Perdana Menteri. Kita anjurkan Global Entrepreneurship Summit. Dan rata-rata kita dah melajah seluruh negara. Sekarang ni versi ketiga One MET 3.0 yang kita lancar. Dulu kita buat sehari, sekarang kita buat 2 hari, lebih intensif. Dan kita akan daftarkan nama-nama mereka, kita akan memberi bimbingan secara mendalam dan kita akan identify, mengenal pasti mereka yang betul-betul minat. Kita akan bawa ke KL untuk memberi latihan selanjutnya 3 minggu dan sebagainya. Dan program entrepreneurs ni begitu menarik minat golongan muda. Banyak program yang saya adakan di KL. Saya juga pengurusi MAGIC, Malaysian Global Innovation Creativity Center, dan setiap kali diadakan program maka minat orang muda ni begitu ramai. Dan sekarang ni kita dah pergi bukan saja gunakan NGO sektor swasta, malah di universiti pun menjadi budaya keusahawanan ni bergerak begitu pantas. Dan inilah kita harap kita dapat mendaftarkan mereka dan kita juga create satu dashboard di mana mereka boleh menghubungi peers mereka ataupun rakan mereka ataupun pakar-pakar yang ada dalam dashboard tersebut untuk menanyakan masalah bagaimana nak dapat bantuan kewangan, bagaimana idea mereka nak dikomersialkan dan sebagainya. Jadi banyak idea-idea baru. Dan saya juga sempena Malaysia menjadi pengerusi ASEAN, kita bulan 3 ni di KL, pertengahan bulan 3 akan adakan ASEAN Entrepreneurship Summit secara kecilan, sebanyak 1,000 usahawan kita akan kumpulkan daripada negara ASEAN dan juga daripada Malaysia sendiri. Dan kemuncaknya pada bulan November bila ada pemimpin-pemimpin ASEAN datang ke Malaysia, Leaders Summit, kita akan kumpulkan pemimpin dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk berucap kepada entrepreneur dari Malaysia dan juga negara ASEAN. Dan antara bulan Mac hingga bulan November kita akan adakan pelbagai program keusahawanan yang kita telah pun mengiklankan dalam internet dan portal dan sebagainya. Program yang kita panggil Accelerator ni yang mana kita bawa entrepreneur dalam kumpulan-kumpulan dan kita letak di bawah satu bumbung untuk tempoh 3 bulan. Kita latih mereka, idea mereka tu kita jadikan produk, sama ada produk perkhidmatan ataupun produk fizikal dan sebagainya untuk dipasarkan. Dan selepas 3 bulan mereka akan pamerkan dalam bulan 11 dan yang mana pemenangnya akan diumumkan dalam summit November. Sebab saya juga sedang melawat ke Indonesia, telah jumpa beberapa menteri di sana, dan minggu depan saya akan pergi ke Bangkok dan juga Filipina untuk menarik minat
entrepreneur daripada sana datang ke Malaysia dan bergaul dengan entrepreneur kita. Jadi dengan ni idea akan ditukar sama-sama untuk menjadikan produk. Kerana saya fikir Malaysia saja hanya mempunyai 30 juta penduduk. Pasaran kita kecil. Kalau kita fikir pasal ASEAN ni 630 juta penduduk, satu pasaran yang besar. Jadi produk dan sebagainya boleh diekspor ke Indonesia, ke Thailand dan sebagainya. Dan satu perkara yang berlaku dalam bidang teknologi, inovasi, kreativiti ini ialah dia panggil crossover of technology among sectors. Contohnya antara lukisan dengan kasut. Kadang-kadang kasut ni orang guna lukisan. Dan inilah trend muda-mudi sekarang yang mereka kehendak. Begitu juga kadang-kadang content games yang budak-budak main di komputer dan sebagainya, ceritanya mungkin cerita peruba daripada hikayat hang tuah dan sebagainya, ditranslate jadi karakter. Jadi yang ni pun sesuatu yang boleh dimajukan, content development, dan juga contohnya kain daripada Malaysia, coraknya boleh dipasarkan dan mungkin kain daripada Filipina, dia panggil apa, barong. Boleh dijadikan produk yang unik dengan idea. Jadi inilah dia panggil crossover dari segi design, teknologi dan sebagainya. Selain daripada itu convergence teknologi, yang mana teknologi 3-4 dalam satu, contohnya handphone dan sebagainya. Yang tu pun menjadi minat anak muda, di mana pelbagai kemudahan disediakan dalam satu alat. Inilah forward looking, orang kata, dari segi innovation, creativity. Dan kalau kita bincang dengan anak-anak muda di Malaysia, idea mereka begitu mengagumkan. Cuma kita perlu handhold, bimbing mereka dari segi nak maju. Dan kita juga harus mendidik ibu bapa juga. Keusahawanan ni sesuatu yang bagus dan bukannya ia merugikan. Kadang-kadang mereka gagal buat kali pertama, kali kedua, kali ketiga mereka akan berjaya. Dan keusahawanan ini zaman Nabi pun memang beliau sendiri pun berniaga. Jadi untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, inilah caranya. Bagi saya, kita ramaikan youngsters kita, muda-mudi kita bercebur dalam menceburi dalam bidang perniagaan. Okey, kita tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi, Tan Sri, nasihat dan juga pandangan peribadi Tan Sri sendiri kepada rakyat Malaysia. Memang ada pandangan-pandangan, suara-suara sumbang yang kita dengar di luar sana yang mengatakan bahawa ekonomi negara kita sekarang ini berada pada kedudukan yang cukup membimbangkan dan sebagainya. Tetapi kerajaan sendiri dengan fundamental ekonomi yang cukup kukuh dan kuat boleh memberi jaminan bahawa sebenarnya kita berada pada keadaan ekonomi yang terkawal, dan insya-Allah dengan segala usaha yang dibuat oleh kerajaan itu, barangkali negara kita tidak akan menerima tempias yang cukup buruk bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi semasa. Nasihat Tan Sri supaya rakyat Malaysia tahu dan faham keadaan sebenar. Nak katakan 100% satu ekonomi itu tidak ada masalah, maka saya menipu diri sendiri. Mungkin sedikit sana sebanyak ada masalah, tetapi secara keseluruhan ekonomi kita amat kukuh dan berada di landasan yang baik ke arah menjadikan negara dari segi kewangan, dari segi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Apa-apa perancangan yang kita sedang laksanakan, tujuannya lah untuk 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, supaya rakyat kita terus bebas dari segi penjajahan ekonomi, penjajahan minda dan sebagainya. Sebab itulah pembaruan banyak dilakukan oleh kerajaan, bukan saja dalam bidang ekonomi, kewangan, tetapi pendidikan, keusahawanan, kebajikan dan sebagainya. Jadi transformasi ini harus diberi sokongan, dan tanpa sokongan rakyat maka kita akan gagal, sebab rakyatlah akan pastikan masa depan negara. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sariga Abdullah, iaitu Ketua Setiausaha Perbendaraan, kerana sudi bersama kita di ruang bicara kali ini. Dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan menjemput Tan Sri lagi untuk bersama dengan kita, kerana
sudah pastilah kalau kita melihat kepada senario ekonomi yang berlaku di peringkat global sekarang ini, suka ataupun tidak, negara kita juga akan menerima tempiasnya. Dan kita percaya dan kita yakin bahawa dengan segala tindakan proaktif yang dilakukan oleh kerajaan kita, saya rasa ramai rakyat jelata yang mempunyai keyakinan bahawa kita sebagai satu rakyat Malaysia, atas semangat satu Malaysia, pastinya akan dapat menghadapi segala dugaan, segala cabaran yang berkaitan dengan sektor ekonomi ini. Dan itulah harapan kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada anda yang memberi tumpuan kepada kami di Ruang Bicara ini, dan kami berjanji bahawa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.